A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah kita bersyukur kerana dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita telah sampai ke muka surat 174 Jadi insya-Allah kita akan mentadabbur daripada ayat surah Al-A'raf ayat 179 sehingga ayat 187 ayat 179 sehingga ayat 187. Jadi insya-Allah seperti biasa insya-Allah kita akan mulakan sesi hari pada hari ini. Dan jangan lupa insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk memberikan feedback suara dan juga memberi feedback gambar insya-Allah. Jadi pada pada hari ini kita akan masuk menceritakan beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia tentang manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai alat-alat yang telah Allah taala bekalkan kepada mereka ni untuk memudahkan mereka ni mendapat hidayah atau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang peliknya manusia ni tak gunakan. Tu yang pertama. Yang keduanya Allah taala ni mempunyai asma al-husna dan disuruh kita ni supaya menyerunya, memanggilnya dengan asma-asma tersebut, dengan nama-nama tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu perkara, minta maaf tentang istidraj. Kemudian apa di istidraj ni, insya-Allah kita akan tengok dalam ni apa yang Allah Taala ceritakan dalam ni. Kemudian apa lagi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang bahawa Nabi Muhammad itu tidak gila. Tidak ada sifat-sifat tersebut pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat insya-Allah. Jadi terima kasih insya-Allah kita sama-sama mulakan dengan kita akan baca sedikit daripada permulaan muka surat ni insya-Allah, iaitu surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mulakan dalam muka surat ni dengan iaitu Allah Taala mengatakan walaqad zara'na, sesungguhnya kami telah ciptakan. Zara'a tu artinya adalah khalaqa, maknanya. Jadi zara'na makna khalaqna, sesungguhnya kami telah ciptakan, kami telah jadikan bagi jahannam tu, bagi neraka tu, katsiran minal jinni wal ins, banyak. Jadi mereka ni maknanya lah mereka ni akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi Allah Ta'ala telah macam nak masukkan, Allah Ta'ala cerita sini akan telah bagi neraka tu, Allah Ta'ala ciptakan neraka, Allah Ta'ala bagi nak masukkan dalam tu banyak daripada manusia dan jin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa ramai daripada manusia dan jin tu akan masuk ke dalam neraka jahanam ni? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selepas daripada tu, iaitu ni dia sifat-sifat ataupun ni dah perkara-perkara yang menyebabkan manusia tu akan masuk ke dalam neraka jahanam tu. Apa dia? Allah SWT kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang pertama sekali lahum qulubun, iaitu mereka ni ada qulub, qalb hati maknanya, bukan kalb tu maknanya dalam bahasa Arab maknanya anjing, maknanya qalb. Mereka itu adalah ada qulub, tapi mereka tidak yafqahuna biha, mereka tidak yafqah dengannya. Tidak yafqah maknanya ialah bukan hanya tidak memahami tapi ialah lebih daripada memahami, kerana hati bukan untuk memahami. Hati adalah untuk merasai.
Jadi sebab itulah ulama-ulama tafsir menyatakan yafqah sini maknanya lebih daripada hanya memaham. Sebab kalau kita dalam bahasa Melayu kita maksud faham ni faham bahasa, faham matematik, faham pelajaran kan. Itu faham dengan akal biasanya. Tapi di sini bukan faham dengan akal tapi faham dengan hati. Jadi tujuan Allah Taala ciptakan hati ni adalah untuk supaya dia tu dapat memahami. Jadi ertinya apa? Kalau hati ni kita dalam bahasa Melayu kita kata ialah merasai. Sensation, kita tersentuh. Jadi Allah SWT sini ialah menyebutkan mereka tidak tersentuh dengan kebenaran. Mereka tak terasa dengan kebenaran. Apabila diceritakan mereka tak nak rasa, tak nak nampak kan itu kebenaran. Itu yang pertama sekali kan. Mereka ada hati tapi mereka tak memungsikan hati mereka tu untuk perkara yang sebenar. Perkara yang sepatutnya. Mereka kena sedih, mereka kena benci, mereka rasa apa-apalah rasa dalam hati mereka ni ialah pada perkara-perkara yang bukan al-haqqu, bukan pada kebenaran, bukan pada Islam. Mereka bukan terasa dengan Islam tapi mereka terasa dengan apa-apa dalam kehidupan saja kan. Sedih kerana anak, sedih kerana ini kan, sedih kerana harta lepas bisnes, itu yang mereka sedih. Bukannya mereka sedih kerana agama, kerana kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua Allah Taala kata walahum a'yunun. Mereka ni ada mata. Ni mata. Tetapi adakah mereka tidak melihat? Allah SWT kata la yubsiruna biha. Mereka tak gunakan untuk melihat. Adakah orang kafir ni tidak melihat? Tak, mereka melihat. Bahkan lebih lagi kadang-kadang tu kan daripada orang Islam. Tapi apa yang mereka tak nampak, apa yang mereka tak lihat gunakan mata mereka ni? Allah SWT kata iaitu tidak melihat kepada kudratillah. La yubsiruna ila biha, iaitu bi'ayun ni dengan mata mereka tu tak gunakan untuk melihat. Mereka tak terasa, tak sampai ke hati, mereka tak melihat, nampak benda lain. Yang ketiganya walahum azanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi la yasma'una. Ada telinga mereka tidak mendengar? Tak, telinga mereka mendengar. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata tidak mendengar? Maksudnya tidak mendengar ini la yasma'una biha ayat wal mau'izah. Mereka tak dengar pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya ada telinga tapi tak dengar, tak gunakan pada mendengar perkara-perkara yang boleh membawa kepada keimanan. Dan juga tidak mendengar nasihat-nasihat dan tidak mendengar. Jadi yang menariknya dalam tafsir Jalalain dia kata iaitu la yatadabbaruna. Mereka ni ada telinga tapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar tadabbur, membawa kepada tadabbur mereka, membawa mereka berfikir. Jadi disebutkan perkataan tadabbur, menarik situ kan. Kita mengadakan sesi tadabbur setiap hari kan. Jadi maknanya mereka tidak mendengar tadabbur, tidak mendengar mau'izah, nasihat-nasihat agama, tapi mereka gunakan untuk benda lain. Mendengar apa? Mendengar muzik. Mendengar apa? Melihat movie kan, melihat movie dengan mata dan juga mendengar dengan, kemudian sedih dengan hati. Ketiga itu langsung tak digunakan untuk kebenaran kan. Jadi itulah orang yang macam tu Allah Ta'ala katakan ulaika kal an'am. Mereka itu adalah kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bahkan Allah Ta'ala kata hum adallu. Mereka ni lebih sesat lagi. Kenapa lebih sesat? Kerana Allah SWT jadikan telinga pada binatang. Allah Ta'ala jadikan mata pada binatang. Mereka gunakan betul-betul untuk melihat apa yang sepatutnya. Allah Ta'ala jadikan mata untuk mereka untuk melihatkan musuh-musuh mereka dan mencari makanan dan sebagainya. Telinga untuk mendengar apa-apa yang tak baik untuk mereka lari dan sebagainya. Kalau mereka dengar something kan. Kita tengok binatang-binatang kan. Jadi Al-An'am Allah Ta'ala kata manusia tu lebih teruk lagi. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan telinga kita, mata kita ni kan ada hati, ada perasaan kan. Kita tengok setengah-setengah binatang tu lebih lagi berperasaan. Kadang-kadang tu kan daripada manusia. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata mereka ni adalah seperti al-an'am. Mereka seperti binatang, seperti. Bahkan lebih dahsyat lagi, mereka adalah lebih sesat lagi, iaitu lebih tak guna lagi daripada binatang tu. Ulaika humul ghafilun. Allah Ta'ala kata mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi dahsyatnya kita katakan kat sini kan, di sini kan maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperumpamakan manusia tu adalah seperti binatang. Jadi bukan kita yang sebutkan, tapi Allah Ta'ala yang sebutkan dalam Al-Quran. Macam binatang. An-an'am ni ialah binatang berkaki empat. Sama ada lembu ke, kambing ke, ataupun itu adalah binatang. Jadi Allah SWT yang menyamakan manusia ni dengan binatang, bukan kita. Jadi sepatutnya manusia ni kan, ini umum dia tak sebut bukan orang Yahudi, bukan orang apa ni kan. Tapi orang Yahudi tu, perangai mereka tu, itulah di antara bentuk-bentuk kan yang telah kita baca sebelum daripada ni. Muka surat yang banyak kan, 3-4 muka surat dah kita baca tentang orang Yahudi ni. Jadi tapi ayat ini adalah untuk umum kan, minal jin wal ins. Minal jin wal ins, bagaimana yang kita tengok dalam ayat ni. Seterusnya kita tengok ayat yang ke 180 kan. Ayat 180 Allah Ta'ala kata
walillahil asmaul husna, dan bagi Allah lah, lillahi, bagi Allah, al asma, nama-nama, al husna maknanya yang paling baik. Husna tu bukan baik, tapi husna tu maknanya yang paling baik. Dia muannas, dia kata kepada al ahsan. Kalau lelakinya disebut al ahsan, kalau perkataan dulu lelaki, tapi kalau perkataan tu perempuan akan guna al husna. Jadi maknanya sini Allah Subhanahu Wa Taala ni ada nama-nama dia tu. Jadi Allah Taala kata fad'uhu biha. Fad'uhu biha, dalam tafsir kata sammuhu, iaitu namakan dia. Panggil dia tu. Panggil dia maknanya namakan Allah Taala tu dengan nama-nama ni. Jangan gunakan nama-nama lain selain dia. Allah Taala dah beri banyak kan nama-nama Allah ni kan. Makna semua tu adalah Allah punya. Dia menggambarkan sifatnya. Jadi melalui nama-nama tu kita boleh memahami sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau nak panggil Allah, nak seru Allah, nak namakan Allah, itu dia. Jangan jadi sebagaimana apa yang dibuat oleh orang kafir. Apa dia? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini wazaru, dan tinggalkanlah allazina yulhiduna fi asma'i. Orang-orang yang yulhidu ni maknanya yang memalingkan, maknanya yang memusingkan, yang memutar-mutarkan ayat-ayat Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kebenaran, ataupun yang memutar-mutarkan nama-nama tu kan. Sebagai contohnya disebut sini dalam ahli tafsir, dia kata kan, orang kafir Quraisy ni, mereka ni mempunyai nama-nama kepada berhala-berhala mereka. Sebagai contohnya Al-Lata, sebagai contohnya Al-Uzza, sebagai contohnya Al-Manat. Daripada mana mereka ni? Orang kafir ni dalam riwayat tafsir jalan lain dia kata mereka gunakan nama-nama ni, mereka Al-Lata tu ialah sebenarnya daripada Allah, kata perkataan Allah tu. Kemudian yang kedua Al-Uzza, dia kata ambil daripada perkataan Al-Aziz, sebenarnya Al-Aziz, sebab tu kita namakan Al-Uzza. Kemudian yang ketiga mereka kata nama Al-Manat, kita ambil daripada mana? Daripada Al-Mannan. Sedangkan nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah Al-Aziz, Al-Mannan, Allah, tapi mereka diubahkan. Jadi inilah Allah Taala kata jangan kamu ubah-ubah, pandai-pandai ubah macam tu kan. Tapi jangan ikut, wazaru, tinggalkan, jangan herau kan apa yang dibuat oleh orang kafir tu, orang Quraisy tu. Jadi sekarang ni kamu hendaklah fad'uhu biha, Allah Taala kata ialah panggillah dengan nama yang Allah telah berikan, iaitu Al-Asmaul Husna yang ada 99 sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian Allah Taala kata sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti dengan apa yang mereka telah lakukan, ya'malun. Ayat 181 insya-Allah 181, wa mimman khalaqnahu ummah. Allah Taala kata wa mimman khalaqna, minta maahu tak ada wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ayat ini adalah ayat 181 ni adalah nak menceritakan tentang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara mereka Allah Taala kata ialah umat yang kami ciptakan dia yang yahduna bil haqqi, yang mereka ini yahduna bil haqqi, maknanya petunjuk dengan al-haq, dengan kebenaran, yahduna. Kemudian wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itulah mereka ya'dilun, mereka itu menjadi adil, mereka itu berhukum dengan adil, mereka itu melaksanakan agama tu, melaksanakan kehidupan mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini, ayat 181 ni adalah menceritakan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata ahli tafsir. Jumhurnya adalah ummah sini, wa mimman khalaqna ummah, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ni dapat petunjuk. Dan kemudian yang kedua, mereka ni menggunakan Al-Quran tu, menggunakan petunjuk Al-Quran untuk melaksanakan keadilan di atas muka bumi. Maknanya keadilan itu tak mungkin melainkan mesti dengan ikut Islam. Kalau tak ikut Islam, automatik kita tak adil, walaupun macam mana bentuk. Kalau bertentangan dengan Islam kalau bertentangan dengan Islam, yang melanggar dengan agama, automatically itu adalah tidak adil. Jadi jangan kita kata pula, ada orang kata nanti kan kita mesti adil, ini tak adil ikut Islam, ikut apa yang ditetapkan oleh agama dia kata tak adil. Jadi itu adalah satu kesalahannya. Apa yang agama itulah yang adil, yang tak ikut agama itu adalah tak adil automatically. Tapi kalau benda yang Allah Taala dah beri kepada kita tu pilihan, itu terpulang kan, kita boleh pilih mana yang terbaik kan, yang mengikut kalau Allah Taala beri kebenaran kepada manusia untuk pilih kan. Jadi seterusnya Allah SWT sebut sini ayat 182 kan. Allah SWT kata wallazina kazzabu bi ayatina. Ni terbalik pula kan. Yang tadi itu orang yang beriman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sebelah sana pula ada satu lagi. Allah Taala kata ayat 182 wallazina kazzabu bi ayatina
wallazina kazzabu biayatina, Allah Taala sanastadrijuhum. Sanastadrijuhum ni artinya ialah satu akan, maknanya na tu kami, jadi sanastadrijuhum, hum tu mereka, nastadriju daripada daraja tu maknanya ialah tangga kan. Tangga ni dia tak ada melompat macam tu kan, tangga dia tangga sikit-sikit kan. 10 anak tangga, maknanya dia sikit dia naik gitu kan. Jadi itu asal perkataan. Jadi apa dia kan sini kan, nastadrijuhum ialah maknanya ialah ditarik secara perlahan-lahan, makna tak sekaligus. Itu maknanya nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, daripada pihak, daripada arah yang mereka tidak la ya'lamun, tidak tahu. Jadi apa maksud ayat ni? Dalam Islam ada satu benda kan nama dia istidraj. Ini ambil daripada perkataan ini, insya-Allah kan. Ada perkara-perkara, banyak perkara pelik atas dunia ni kadang-kadang. Perkara pelik tu kadang-kadang perkara tu menggunakan benda yang boleh dipelajari, maka dia nama dia sihir. Kadang-kadang benda tu adalah merupakan daripada apa yang dilaksanakan oleh Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul, maka kita panggil dia mukjizat. Jadi ada mukjizat, kemudian kita ada sihir. Sihir ni boleh dipelajari dan siapa-siapa saja, kafir ke Muslim ke, Allah Ta'ala beri izin kepada dia. Dia menggunakan khidmat syaitan dan sebagainya, ikut dia kan. Itu sihir. Jadi yang kedua tadi apa? Mukjizat, iaitu hanya berlaku pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ada satu lagi nama dia karamah. Karamah ni ialah satu benda yang Allah Ta'ala beri, keajaiban, kepelikan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang tertentu yang disayang. Kita panggil dia, kadang-kadang dipanggil wali lah. Wali ni general sebenarnya kan. Wali ni semua orang yang melaksanakan beriman dan juga melaksanakan agama, itu panggil wali sebenarnya kan. Tapi maknanya Allah Ta'ala pilih setengah-setengah manusia ni yang Allah Ta'ala beri kepada dia keistimewaan sehingga dia ni ada berlaku dan dia tak sedar dan dia tak minta kan. Dia tak boleh, time dia nak boleh, bukan macam tu kan. Itu bukan karamah nama dia kan. Karamah ni satu benda yang kadang-kadang dia sendiri tak sedar dan dia bukan boleh, time dia nak boleh, time tak. Itu tak boleh, itu sihir kalau macam tu kan. Ada satu lagi benda, nama dia istidraj. Istidraj ni ialah satu benda yang Allah Ta'ala berikan, iaitu apa? Iaitu kehebatan, kelumayanan, kita katakan yang hebat kan, iaitu kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau ikut sepatutnya Allah Ta'ala akan tolong orang yang beriman orang beriman, orang amal soleh kan. Tapi kadang-kadang tu orang tu tak beriman, tak beramal soleh, tapi dia makin baik, dia makin okey. Dia dengan nikmat dia yang banyak, dengan kesihatan tubuhnya, macam-macam sekali kan, dia dapat nikmat yang hebat sehingga menyebabkan orang ni tengok dia ni, kadang-kadang ada menyebabkan orang terpengaruh kan. Dan dia pula, bagi dia sendiri, orang yang ada istidraj ni, dia rasa bahawa dia tak sedar bahawa dia ni sedang melakukan kezaliman, kejahatan kan. Dia sebenarnya jahat, dia sebenarnya tak soleh, sama ada dia kafir ke Islam tak kira lah kan, tapi maknanya orang yang jahat, orang yang melanggar perintah Allah SWT, tiba-tiba dia dapat kesenangan. Jadi orang yang macam tu sebenarnya nama dia istidraj. Orang istidraj ni Allah Ta'ala sebenarnya bagi peluang, tapi sampai satu saat Allah Ta'ala akan menarik dia sehingga dia ni mati ke ataupun kena azab Allah SWT secara baghtatan, secara tiba-tiba. Jadi Allah SWT sebut sanastajirun, orang-orang yang kazzabu bi ayatina. Sebab tu sebagai contoh orang-orang di Mekah ni kan, mereka ni orang kafir Quraisy di Mekah ni kan, nampak macam mereka ni segar, tak ada masalah kan, mereka ni kan tiba-tiba mati dalam peperangan Badar kan. Majoriti mereka mati dalam peperangan Badar. Tengok kan, tiba-tiba saja kan, mereka dengan gembiranya, dengan hebatnya peperangan Badar tu kan, sebelum pergi ke Badar tu kan, dengan enjoy habis kan, dengan bawa penyanyinya macam-macam lah dalam perjalanan tu, makan banyak kan, 10 ekor unta mereka makan satu hari, sedangkan mereka ni 1000 je, tapi mereka makan, tengok banyaknya makan kan. Tapi Allah Ta'ala tengok kan, ambil semua, matikan mereka dalam peperangan Badar tu. Jadi itu istidraj nama dia. Kemudian jadi kalau kita katakan apa yang berlaku pada hari ini, pujuan kita tengok kadang-kadang orang-orang yang musuh Islam ni, orang tak suka, orang benci pada Islam, kita tengok kadang-kadang dia ni memang tak ada masalah. Kadang-kadang dia melukis karikaturnya, memburukkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kan. Tapi tengok-tengok tak ada tindakan pun, tak macam okey je kehidupan mereka kan, tak ada masalah kan. Tapi ingat kan, itu adalah istidraj. Seterusnya Allah Ta'ala kata wa umli lahum. Ini dia Allah Ta'ala kata orang-orang istidraj ni, wa umli lahum, Allah Ta'ala bagi tempoh pada mereka. Tak apalah, wa umli lahum inna kaidi matin, tetapi plan Allah adalah matin. Jangan kata Allah Ta'ala terplan, ada tu kan. Mati tu makna mantap, makna kan kemas kan, ada. Jadi itu kita keyakinan kita kan, iaitu Allah Ta'ala adalah apa yang akan dibuat kepada orang-orang yang macam tu. Kemudian ayat 100 ayat 184 ayat 184, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah.
Allah Ta'ala kata, apakah mereka ni tak berfikir? Awalam yatafakkaru, apakah mereka ni tidak berfikir? Ma bisahibihim min jinnah. Sahibihim sini maknanya teman, kalau ikutnya teman tu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW duduk bersama dengan orang-orang Mekah ni, duduk di Mekah tu, asal di Mekah kan, kemudian duduk di situ kan, daripada kecil lagi mereka dah kenal kan, sebab tu dia panggil sahib. Mereka, orang yang bersama dengan kamu tu, apakah mereka ni tidak berfikir bahawa orang yang bersama dengan mereka tu, iaitu Nabi Muhammad SAW tu, min jinnah, tak ada gila. Jinnah tu gila maknanya kan. Kenapa? Kerana mereka ni tuduh Muhammad tu gila. Sedangkan kalau mereka fikir betul ke Muhammad ni gila? Dia tak ada gila pun. Apa je yang mereka tuduh tu gila? Iaitu kerana dia ni membawa satu benda yang mana sebelum daripada dia tak ada. Tapi apa yang dia bawa tu semua betul. Bukan seperti orang gila kan. Kita boleh beza di antara orang gila dengan orang tak gila kan. Orang gila ni merapu, mengaruk, cakap benda yang tak ada, tak logik kan. Tapi Muhammad ada kan? Tak. Mereka hanya tuduh saja. Mereka pun tahu benda ni. Mereka tak boleh fikir ke Allah Ta'ala kata sini kan, bahawa Muhammad ni mana ada gila. Gitu kan. Ma bisahibihi min jinnah in huwa illa nazirum mubin. Dia hanyalah pemberi peringatan yang mubin, yang jelas kan, bukan gila pun. Kemudian awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi, Allah Ta'ala kata, apakah mereka ni tidak melihat apa yang ada fi malakut ni maknanya kerajaan, fi mulki, malakut ni fi mulki, malakutis samawati, kerajaan langit, kerajaan bumi. Ma khalaqallah min syai'in, dan apakah tidak melihat pada ma khalaqallah ni iaitu fi ma khalaqallah. Gitu maknanya sambungan tadi iaitu apakah mereka tidak melihat kepada kerajaan langit, kerajaan bumi, dan juga apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja, min syai'. Kemudian wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Jadi Allah Taala kata wa an asa, ataupun mereka ni dekat-dekat dah nak mati ni kan. Iqtaraba tu maknanya dekat yang nak mati, dah mati dalam keadaan kafir. Ajaluhum, ajal mereka ni mungkin dah dekat lah kan. Jadi tapi Allah Ta'ala beri peringatan macam tu kan. Maknanya nak katakan awak ni dekat nak mati ni kan, tak ingat pada mati ke? Awak ni nak mati kan, sepatutnya gitulah kan. Mereka tak berfikir ke? Tak berfikir pada langit, pada bumi, dan juga pada apa yang dijadikan, pada segala-gala benda. Ataupun dia ni nak dekat nak mati ni kan, dekat nak mati tak sempat dah kan, nak bertaubat ni. Fa bi ayyi ahaditsin ba'dahu yu'minun. Makna fa bi ayyi hadisin, hadis ni maksudnya ialah ba'dahu, ba'dal Quran, makna percakapan apa lagi. Fa bi ayyi hadisin ba'dahu, selepas daripada Quran, makna Quran dah beri dah, tapi mereka ni tak nak terima juga, tak nak faham juga. Jadi nak apa benda lagi? Gitu. Fa bi ayyi hadithin, makna selepas daripada Quran ni mereka nak apa lagi sebenarnya yang mereka nak beriman? Kalau benda semua tu dah mereka tak nak beriman, tak boleh nak terima kan. Man yudlillah, Allah Subhanahu Wa Taala kata, man yudlillah, sesiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fala hadiyalah, maka tak akan ada seorang yang dapat memberi petunjuk pada dia. Allah Ta'ala dah tunjuk dah, Allah Ta'ala dah maknanya dah utuskan Nabi, utuskan Rasul kan, macam-macam dah Allah Ta'ala buat ini semua kan, tapi mereka tetap juga tak nak beriman. Jadi Allah Ta'ala kata, ni nak cerita juga maknanya kan, supaya memberi kita nak kata memberi tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Sebab kadang-kadang maknanya orang-orang yang mengajak kepada agama, mengajak kepada Islam kan, menceritakan pendakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua kan, sebagaimana dalam ni apa yang berlaku pada Nabi ni, kadang-kadang dia merasa tension kan, kadang-kadang itu automatically lah manusia kan, manusia merasa tertekan dalam bahasa Melayu, tension, tertekan apa dah dakwah dah cerita, tiba-tiba orang tu tak nak terima juga. Apakah tak terasa kita? Jadi itu biasa kan. Sebab itulah jadi Allah SWT dalam datang bawa ayat-ayat macam ni. Ayat-ayat contohnya ayat ni. Wa may yud. Banyak kali kita tengok dalam Quran kan. Allah Ta'ala cerita wa may yudlilillah fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala sesat tu dah takkan dapat beri petunjuk lagi. Tak ada orang yang dapat beri petunjuk kepada dia. Maknanya tak ada yang mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ertinya sini apa kan? Maknanya kalaulah berlaku macam tu kan, apa-apa orang tu kan, maknanya kita dah cakap, pendakwah Islam dah cakap, dah cerita, ini kalau dah cerita tapi tak terima juga. Janganlah kita ni rasa tension, janganlah rasa sedih, jangan rasa tekan kan. Kita ni sebagai orang yang memberitahu Islam kepada mereka tu. Kenapa? Kerana dah, kalau Allah Ta'ala tetap dah memang tak ni. Tapi jangan terlalu awal jangan tak buat apa-apa lagi, tengok kita dah buat hukuman. Allah Ta'ala nak beri hidayat itu mereka, orang di Amazon, orang di mana, hutan mana, di Borneo ke mana kan, Allah tak nak beri hidayat.
Kita tak usaha lagi. Kita kena usaha dulu. Bila kita dah berusaha, tiba-tiba berlakulah kan penolakan, tak terima dan sebagainya. Dah jelas lah padahal dah nazirun mubin. Dah cerita, dah jelas kan. Tapi mereka tak terima juga. Jadi pada masa tu Allah Ta'ala kata inilah dia kan. Iaitu, wa man yudlilillah fala hadiyalah. Kemudian, wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan tinggalkan mereka. Allah Ta'ala tinggalkan mereka fi tughyanihim. Fi tughyanihim ya'mahun, dalam keadaan mereka ini ya'mahun, iaitu meraba-raba. Meraba-raba. Jadi kita tengok kan seterusnya itu ayat minta maaf dah tertinggal satu. Okey, ya'mahun ni. Ya'mahun maknanya meraba-raba, yatahayyarun dalam tafsir kata kan. Iaitu mereka ni meraba-raba di dalam itulah tughyanihim, fi tughyan. Tughyan ni maknanya kemelampauan mereka. Kejahatan mereka tu. Mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu menyebabkan mereka ni fi tughyan. Kemudian fi ya'mahun, minta maaf, meraba-raba. Ayat seterusnya ialah ayat yang terakhir dalam muka surat 174 kita pada kali ini, iaitu ayat 187. Ayat 187. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan yas'alunaka anis sa'ah. Tengok kan apa yang dikatakan oleh orang kafir ni, orang yang tak terima Islam ni, mereka bertanya pula kan bilalah hari kiamat. Tengok kan, mereka bukan nak bersedia untuk hari kiamat, tapi mereka nak sibuk tanya kan, bila hari kiamat, bila Muhammad, gitulah kata mereka kan. Ayyana mursaha, bila. Ayyan tu maknanya mata, maknanya bilakah? Bilakah ni bila? Ayyan, bila Muhammad, bila? Jadi apa jawab Muhammad? Adakah Muhammad tahu untuk jawab soalan tu kepada mereka? Of course tak tahu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, kul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka tu, innama ilmuha inda rabbi. Masalah ni, ilmuha, pengetahuan tentang hari kiamat ni ialah inda rabbi, di sisi Tuhanku. Aku mana tahu. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan la yujalliha liwaqtiha illahu, tidak menzahirkan. Yujalli itu makna menzahirkan waktunya melainkan dia. Maknanya hanya dia saja yang tahu waktu dia. Waktu kiamat tu hanya tahu dia. Allah Ta'ala saja yang tahu. Illahu, melainkan dia saja yang tahu. Kemudian sakulat fis samawati wal ardi. Sakulat maknanya azamat. Azamat. Kalau ikutnya kan, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi tu sangat-sangat sebenarnya ialah takut kepada hari kiamat tu. Tapi awak saja yang tak takut. Ni maknanya orang kafir-kafir ni. Orang kafir, orang Quraisy ke, orang musuh-musuh Allah SWT ke, orang tak nak beriman ke, mereka tak takut, mereka tak rasa. Sedangkan benda ni dikata sakulat fis samawati wal ardi. Ada tafsir kata perkara ni adalah berat bagi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi selain daripada manusia lah kan, dan jin yang kufur ni kan. Sebenarnya perkara tu adalah besar bagi langit, apa yang ada di langit, ada di bumi, serasa besar benda tu kan. La ta'tikum illa baghtah. Ni Allah Ta'ala sebutkan lagi kan sifat-sifat dia kan. Kiamat ni tak akan datang kepada kamu melainkan baghtah, tiba-tiba. Sebab itulah kan kita maknanya kan, jangan tunggu ada isyarat-isyarat. Ini bukan cerita pasal apa ni, tanda-tanda. Dia kalau banjir lah, kita kena banjir kan. Kalau kata hujan banyak mungkin maka anak alamat banjir. Air sungai tu naik perlahan-lahan kan. Ini tak. Ini kalau kita kata, kalau dalam banjir kan, banjir kilat kata. Banjir kilat ni biasa orang tak sempat nak lari. Ataupun kalau di sungai tu kepala air dia kata kan. Kepala air tu yang datang tiba-tiba terus boleh orang tak sempat nak tahu. Kiamat ni dia berlaku macam tu juga, berlaku tiba-tiba kan. Mana tak terus berlaku kan, dah orang tak nak buat apa-apa dah. Tak boleh, tak sempat nak bertaubat, tak sempat nak apa dah. Jadi Allah SWT kata yas'alunaka, mereka ni tanya kamu, ka'annaka hafiyun anha. Hafiyun ni maksudnya ialah seorang yang ditanya bertalu-talu, tanya macam orang tu tahu sangat sedangkan orang tu tak tahu pun. Jadi Allah SWT kata yas'alunaka, mereka ni bertanya kamu wahai Muhammad, seolah-olah kau ni tahu sangat apa yang tentang kiamat ni kan, sedangkan kau tak tahu pun. Tapi mereka sibuk tanya. Ya hafiyun anha, mereka ni bersungguh-sungguh nak tanya kamu ni. Kul innama ilmuha indallah, katakan Muhammad, beritahu kepada mereka. Tengok dah berapa kali dah cakap Kul ilmuha indallah, innama ilmuha indallah, pengetahuan tentang kiamat ni aku tak tahu, Allah Ta'ala saja yang tahu. Indallah, di sisi Allah Ta'ala. Walakinna aksarun nas la ya'lamun, tapi manusia tak faham, tak tahu perkara ni kan, apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan kepada mereka ni. Jadi itu adalah ayat 187. Jadi alhamdulillah, kita insya-Allah kita akan sambung lagi, sesi kita akan datang insya-Allah
dalam muka surat 175 akan datang insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita kefahaman di dalam agama, kerana itulah yang Allah Taala kebaikan, tanda kebaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala nak kebaikan kepada dia, Allah Taala akan beri dia kefahaman dalam agama, bukan kefahaman dalam benda lain, tapi kefahaman dalam agama nombor satu. Kemudian moga-moga Allah Taala akan memberi manfaat kepada kita dengan apa yang kita buat pada hari ini, dapat pahalanya insya-Allah, dan juga dapat kefahamannya, dan moga-moga Allah Taala akan menambahkan zidna ilma, menambahkan lagi ilmu kita yang akan membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.